Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid semua. So hari ini saya Cikgu Syafiq akan mengajar kamu berkaitan dengan sukan lari berpagar. Okay, untuk sukan ini ia berada pada unit 6 dalam silibus pendidikan jasmani. Saya tahu semua daripada anda mesti pernah melibatkan diri ataupun mewakil ataupun pernah wakil sekolah dalam sukan lari berpagar ini. So, jadi dalam sesi pengajaran saya ni, saya nak memperkukuhkan pemahaman kamu berkaitan dengan sukan lari berpagar ini. Okay. Untuk selepas habis sesi pengajaran saya berharap bahawa semua daripada anda dapat memahami setiap fasa-fasa yang perlu dilaksanakan dalam sukan lari berpagar ini. Okay, untuk yang seterusnya, saya mengharap juga kamu dapat mengetahui postur badan, iaitu postur bahagian tangan dan juga bahagian kaki yang sesuai semasa melakukan lonjakan dalam fasa yang kedua. Okey. So, tanpa kita cakap banyak, so kita pergi ke slide yang pertama. Okey. Sebelum kita bincang ataupun kita masuk kepada topik lari berpagar, so kita pergi dulu kepada atlet-atlet yang pernah mewakili Malaysia ataupun yang masih lagi mewakili Malaysia dalam sukan lari berpagar ini. Okay, first kita ada Raizam Shah Wan Sophian. Beliau ini masih lagi menjadi atlet dalam sukan lari berpagar ini. Dan kemudian yang kedua kita ada Nur Herman Majid. Beliau ini merupakan atlet senior dan sudah bersara dalam sukan lari berpagar. Okay, sebelum beliau bersara, beliau banyak menyumbang pingat emas dalam sukan C. Terutamanya sukan C ya, banyak beliau telah menyumbangkan pingat emas. Okay, dan pingat emas yang terakhir beliau sumbangkan adalah sukan C pada 2001, iaitu di Malaysia, iaitu di Kuala Lumpur. Okay, sebelum beliau bersara, beliau pernah memecahkan ataupun memperbaharui rekod kebangsaan, iaitu dengan mencatat 13.73. Okey, itu saja untuk Nur Herman Majid. Okay, kita beralih pula kepada Raizam Shah Wan Sophian. Okey, untuk Raizam Shah Wan Sophian ini, beliau merupakan atlet muda yang mana beliau masih lagi berkecimpung dalam sukan lari berpagar ini. Pencapaian yang terbaik beliau pernah rekodkan adalah di sukan C, iaitu di Malaysia juga pada 2017, di mana beliau mencatatkan ataupun beliau menghadiahkan pingat emas dalam kejohanan tersebut. So dengan catatan 13.83 pada ketika itu. Tetapi beliau pernah juga mencatatkan rekod ataupun memperbarui rekod kebangsaan milik Nur Herman Majid ini, iaitu dengan mencatat 13.67 pada 2017, iaitu di Jerman. Beliau memperbarui rekod yang dipegang oleh Nur Herman Majid selama tempoh 23 tahun. Okey. Dan seterusnya. Okey, kemudian kita pergi pula kepada pengenalan. Okey, dari aspek 4 aspek yang kita akan fokuskan, iaitu sejarah, apa itu lari berpagar, peraturan dan juga kategori yang dipertandingkan dalam sukan lari berpagar ini. Memfokuskan kepada di sekolah ya. Okey, untuk sejarah. Pada awalnya sukan ini disebut lari lompat pagar. Ia dimulakan di Great Britain pada abad ke-19, tetapi ramai yang mendakwa bahawa ia bermula di bandar Eton di sebuah sekolah. Okay. Pada awalnya, iaitu pada abad ke-19 tersebut, mereka menggunakan pakai pintu kandang biri-biri sebagai penghalang ataupun sebagai pagar untuk jadikan sebagai penghalang. Okay. Kemudian kita masuk pula kepada apa itu yang dimaksudkan dengan lari berpagar. Okay. Lari berpagar ini merupakan satu sukan yang memerlukan individu untuk berlari melepasi halangan yang telah disediakan. Halangan itu ialah pagar yang disediakan. Okay. Untuk kejohanan yang melibatkan 110 meter, ia akan menggunakan pakai 10 buah pagar untuk dijadikan sebagai halangan. Okay. Okay, kemudian berlari dalam lorong masing-masing. Okay. Yang seterusnya kita beralih pula kepada peraturan. Okay. Pelari wajib berlari dalam lorong masing-masing.
sebenarnya kita sudah ketahui dalam track larian kita ada 8 lorong. So setiap individu perlu lari dalam setiap lorong yang telah disediakan. Okay. So yang kedua, pembatalan boleh berlaku jika peserta berada pada keadaan berikut: menghirit kaki di bawah palang pagar, melompat pagar di lorong lain, menjatuhkan pagar menggunakan tangan atau kaki dengan sengaja. So jika anda ingin melibatkan diri ataupun ingin menjadi atlet, so ini sedikit sebanyak information untuk anda sebagai pengetahuan untuk anda lah. So untuk yang keempat, kita ada kategori yang dipertandingkan. Okey, kategori ini adalah memfokuskan kepada di sekolah saja, bukan di kejohanan-kejohanan besar. Okey, yang pertama kita ada 110 meter lari berpagar untuk lelaki, untuk lelaki iaitu bawah 18 dan juga bawah 15. Okey, untuk yang kedua kita ada 100 meter lari berpagar untuk perempuan bawah 18 dan juga bawah 15. Okey. Untuk yang ketiga kita ada 80 meter lari berpagar iaitu lelaki bawah 12 dan juga perempuan bawah 12. Okey. Dan kemudian kita ada yang keempat, 200 meter lari berpagar iaitu lelaki bawah 15 dan juga perempuan bawah 15, dan juga kita ada 400 meter lari berpagar iaitu lelaki bawah 18 dan juga perempuan bawah 18. Okay, untuk semua kategori ini adalah dipertandingkan di sekolah. Okey, seterusnya. Fasa-fasa melakukan kemahiran lari berpagar. Kita mestilah mengetahui ataupun menguasai setiap fasa untuk melakukan kemahiran lari berpagar ini supaya kita punya lakuan ataupun kita punya posture tubuh badan kita berada pada kedudukan yang betul sepanjang kita melakukan kemahiran ini. So untuk yang seterusnya, kita perlu menguasai adalah kerana jika untuk kita nak kurangkan risiko kecederaan. So apabila kita sudah ketahui kita punya posture tubuh badan, untuk sebagai contohnya kita nak landing semasa melakukan lonjakan, selepas melakukan lonjakan. So apabila kita sudah mengetahui corak keadaan kaki, so ia akan mengurangkan kita punya risiko mengalami kecederaan. Okey, untuk fasa yang pertama kita ada fasa larian. Okey, dalam fasa ini pelajar akan bersedia untuk memulakan larian di blok permulaan. Okey, untuk fasa larian ini kita bermula adalah dari berada pada starting block ataupun blok permulaan sehinggalah kita melakukan larian. Okey, dalam aspek ini elemen yang perlu kita jaga adalah masa reaksi. Masa reaksi kita perlu jaga sebab apa? Sebab masa reaksi ini memainkan peranan yang penting untuk kita nak melonjakkan badan yang paling awal. Melonjakkan sejurus selepas isyarat permulaan diberikan. So apabila kita melonjakkan badan lebih pantas berbanding orang lain, so ini sedikit sebanyak memberikan advantage pada kita lah untuk memenangi pertandingan tersebut. Okey, seterusnya berusaha untuk mencapai kelajuan yang optimum untuk tiba di pagar pertama. Okey, kelajuan adalah sangat penting untuk dalam sukan lari berpagar ini. Okey, kemudian kita ada mengawal langkah larian sebelum tiba ke pagar yang pertama. Okey, kita perlulah sentiasa mengawal langkah kita sepanjang kita melakukan kemahiran lari berpagar ini. Sebab apa? Sebab sepanjang tempoh kita punya ataupun sepanjang kita punya larian, dia ada pace larian yang akan menentukan kita punya lonjakan pada pagar yang pertama. So sebagai contoh, sebagai contoh kebiasaannya, jarak antara starting block hingga ke pagar yang pertama akan mengambil langkah sebanyak 8 langkah. So dalam hal itu, individu ataupun pelari tersebut perlu mengira langkah mereka sendiri bagi menentukan
kedudukan kaki yang mana untuk mereka nak membuat lonjakan ataupun membuat langkahan untuk melepasi pagar. So dalam aspek ini, mengawal langkah dalam fasa yang pertama ini, mengawal langkah adalah sangat penting. Okey, untuk fasa yang kedua, kita perlulah menjaga keadaan badan. Okey, keadaan badan kita ketika melakukan lonjakan ini ialah kita mestilah menegakkan badan sebagai tanda kita sudah bersedia untuk melakukan lonjakan ke hadapan. Okey. Kemudian kita ada arah pergerakan. Okay, arah pergerakan lonjakan kita bukanlah ke atas, tetapi kita mestilah lonjakan ke hadapan. Yang mana kita perlu meminimumkan ketinggian dalam kita punya lonjakan tersebut. Kita perlu meminimumkan lonjakan dan mengoptimumkan kita punya kepantasan. Okey. Kemudian kita ada kedudukan tangan kita. Okey, untuk kita punya keadaan tangan mestilah bertentangan dengan kaki. So jika kita melakukan lonjakan pada dengan kaki kanan di hadapan, so maksudnya tangan kiri kita akan turut berada di hadapan. Seperti mana yang telah ditunjukkan dalam gambar ini. Ini. Kita lihat kaki kanan berada pada kedudukan di hadapan. So tangan kiri akan turut berada pada kedudukan di hadapan sebagai membantu mereka sebagai keselesaan untuk membantu mereka untuk melakukan lonjakan. Okey, untuk yang seterusnya, kita ada kedudukan lutut. Okey, kedudukan lutut kita ni mestilah diayun dengan pantas ke posisi mendatar supaya kita lebih mudah untuk melepasi setiap pagar yang telah diletakkan. Okey. Bahagian pinggul, lutut dan pergelangan kaki menyokong sepenuhnya bagi fasa ini. Okey, untuk fasa ini ia melibatkan ataupun untuk kemahiran dalam sukan lari berpagar ini, ia melibatkan bahagian bawah badan ataupun kita panggil lower body. So aspek yang kita perlu yang penting untuk menyokong kita ketika melakukan kemahiran ini ialah kita punya lower body, iaitu kita punya pinggul, punya lutut dan juga kita punya kaki yang menyokong kita ketika kita melakukan setiap kemahiran ini. Okey. Kemudian kita ada fasa yang ketiga A, iaitu fasa melepasi pagar dengan kaki hadapan, iaitu kaki hadapan kita lihat ni, kaki hadapan iaitu kaki kiri. Okey. So semasa melepasi pagar, bahu berada selari dengan pagar dan pandang ke hadapan. Dia punya kedudukan bahagian mukanya mestilah sentiasa melihat ke hadapan dan bahagian bahu mestilah selari dengan pagar. Okey. Okey, kemudian tapak kaki. Pada kedudukan ini, tapak kaki berada pada kedudukan dorsifleksi. Dorsifleksi adalah pada kedudukan macam ni. Sebagai contoh, saya bagi tangan. Tangan kita macam ni, dorsifleksi. Dia ada dua bahagian, iaitu first dorsifleksi dan juga bahagian yang kedua ialah plantar fleksi. Okey. Pada kedudukan ini dia berlaku dorsifleksi. Kaki akan berbentuk dorsifleksi. Okey. Dan yang seterusnya kita ada bahagian tangan akan menyilang ke hadapan. Okey, ini yang sama yang seperti tadi. Bahagian tangan akan bertentangan dengan kaki apabila tangan di hadapan, tangan kanan di hadapan, kaki kiri berada di hadapan. Okey. So kaki untuk yang terakhir, kaki hadapan ekstensi dengan pantas dan memijak ke bawah dengan pantas pada arah larian. Okey. Okey, kemudian kita beralih pula kepada fasa yang ketiga B, iaitu fasa melepasi pagar menggunakan, iaitu kita memfokuskan kepada kaki belakang. Tadi kita fokuskan kepada kaki depan, so sekarang kita fokuskan kepada kaki belakang pula. So, jadi first adalah sudut antara paha dan bahagian bawah kaki 90 darjah atau kurang. So kita boleh lihat di sini kedudukan apabila kita sedang berada pada di atas pagar, kita punya bahagian kaki yang berada di belakang akan pada posisi atau pada darjah sudut 90 darjah atau kurang. So ini sedikit sebanyak akan membantu kaki bahagian belakang untuk melepasi pagar inilah.
So yang kedua, pergelangan kaki belakang dalam keadaan dorsifleksi. Okey, sama seperti bahagian hadapan, dia turut akan berada pada kedudukan dorsifleksi. Okey, kemudian kaki belakang ditarik ke sisi badan dengan paha hampir selari dengan kawasan larian semasa melepasi pagar. Okey, untuk yang terakhir bagi fasa yang ketiga B ini, lutut belakang dalam keadaan tinggi semasa ditarik ke hadapan. Ini adalah supaya bahagian lutut ini tidak melanggar pada bahagian pagar. So, disebabkan itulah kita perlu tinggikan bahagian lutut semasa kita nak membuat ni lah, semasa kita nak melepasi palang ni, berada di atas palang ataupun pagar. Maafkan saya. Okey, kaki belakang bertindak untuk meminimumkan ketinggian dan bersedia untuk mendarat dengan lebih cepat. So, seperti mana yang kita ketahui, kita dalam sukan lari berpagar ini, kita perlu meminimumkan kita punya ketinggian. Sebab apa? Sebab kita meminimumkan ketinggian, so kita akan lebih pantas. So, disebabkan itulah kita perlu meminimumkan kita punya ketinggian lompatan kita. Okey, untuk fasa yang keempat iaitu fasa mendarat. Okey, fasa ini adalah fasa juga turut merupakan fasa yang penting dari aspek keselamatan kita. Sebab apa? Sebab apabila kita mendarat dengan cara yang salah, ia akan menyebabkan kecederaan seperti contoh terseliuh dan sebagainya. So, kita punya kedudukan kaki ketika mendarat adalah aspek yang perlu dititik beratkan. Okey, kaki belakang ditarik secara pantas ke hadapan. So, kita lihat ini kaki hadapan. So, apabila ini kaki belakang. So, apabila hendak apabila selesai melepasi pagar, so kita akan tarik terus secara pantas kaki pada bahagian yang belakang supaya kita dapat terus pada posisi untuk berlari. Pada kedudukan kita, kaki kita hendak berlari. Sebab apabila sudah sampai ataupun apabila kaki pada bahagian hadapan menjejak ke track, so kaki bahagian kiri ini ataupun kaki yang berada di belakang ini akan terus berada pada kedudukan berlari. So, dia akan terus mencecah pada lantai track. So, disebabkan itulah ia perlu bertindak secara pantas untuk kaki yang bahagian belakang ini. So, seterusnya kaki mendarat, kaki hadapan pada bahagian berbola tapak kaki. Okey, ini iaitu pada bahagian hadapan kaki. Kita ada bahagian kaki terhadap bahagian kita terdapat dua bahagian, iaitu bahagian hadapan dengan bahagian belakang. So, kita akan menggunakan bahagian tapak pada bahagian hadapan semasa kita nak mendarat tersebut supaya tidak tercedera. Lepas tu kedudukan kaki kita perlulah pijak tu dengan keadaan yang betul. Okey. Okey, kontak pada permukaan track adalah seketika dan kemudian langkah seterusnya dilakukan secara pantas. So, selepas melepasi pagar yang pertama ini, kita akan terus berada pada kedudukan berlari. So, disebabkan itulah kita perlu melangkah dengan kedudukan yang pantas. Okay. Bersedia mengubah transisi kepada larian pecut. Pada kedudukan ini kita akan mengubah transisi daripada lompatan kepada larian setelah kita punya kaki menjejak ke track. Okey, itu saja daripada saya. So, ini adalah sedikit sebanyak fasa ataupun kemahiran-kemahiran yang kamu perlu fokuskan dalam sukan lari berpagar ini. So, jadi di akhir sesi pengajaran saya ini, saya telah sediakan satu kuis untuk kamu jawab. So, nanti sejurus selepas saya tamatkan kelas saya ni, saya nak kamu semua terus buat kuis yang telah saya sediakan itu sebagai kehadiran juga untuk kamu lah. Sebab nanti saya nak record semua benda tu. So, jika ada sebarang masalah ataupun pertanyaan, kamu boleh terus ataupun kamu boleh tanya Cikgu Muhammad, ataupun kamu boleh minta nombor saya dekat Cikgu Muhammad. So, itu saja daripada saya. Jika ada terkurang, saya minta maaf. So, segala ilmu yang saya sampaikan ini, saya harap ia bermanfaat. Jadi,
di sini sajalah. So saya mengakhiri kelas kita ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.